Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini semua sihat? Sihat. Okey, seronok masuk sekolah? Seronok. Okey, sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okey kelas, hari ni hari? Isnin. Hari ni hari? Isnin. Okey, tarikh? 15 hari bulan 2. 2021. Okey, masih ingat nama cikgu? Ingat. Nama apa? Cik Batin. Okey. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, cikgu minta kebenaran untuk tambahkan mas supaya cikgu boleh dapat bercakap untuk awak dengan lebih jelas. Jadi cikgu harap awak semua boleh pakai mask dan jaga keselamatan diri sepanjang berada di kolej ataupun berada di luar. Okey, jadi di masa-masa COVID ni cikgu harap awak dapat jaga kesihatan diri, sentiasa pakai hand sanitizer Bawa je. Okey, kerap cuci tangan dan pakai mask walaupun berada di mana-mana saja. Jadi bila dah berlaku seperti ini, awak semua pun dah tak boleh duduk rapat-rapat, tak boleh peluk-peluk kawan dah. Jadi cikgu harap awak dapat selesakan diri awak sepanjang kelas. Boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu nak ambil kehadiran. Cikgu sebut nama dan bersemangat jawab saya. Boleh? Boleh je. Okey, Zaidin, Ya je. Anis, Saya Cik. Afika, Saya Cik. Iza. Saya Cik. Okey, semua hadir. Jadi cikgu harap awak dapat kekalkan kehadiran awak semua sehingga peperiksaan. Boleh? Boleh. Kalau ada masalah, boleh berjumpa dengan cikgu sendiri ataupun pensyarah yang lain. Boleh? Boleh. Okey, kod NOS kita pada hari ini apa? FB 024-2-2012. Okey, jadi cikgu harap awak boleh hafal kita punya kod NOS supaya nanti bila masuk dalam exam awak tak pelik lah kenapa tiba-tiba soalan lain kan. Tapi muka depan kod NOS lain. Jadi bila awak dah tengok kod NOS lain, awak boleh maklum kepada pengawal peperiksaan. Boleh? Boleh. Okey, jadi cikgu harap awak semua dapat beri kerjasama sepanjang kelas kita berlangsung. Dan cikgu harap awak boleh jaga keselamatan dalam kelas. Kalau ada sampah boleh bersihkan. Boleh? Boleh. Okey, tak mau ada apa-apa atas meja nak? Semua simpan bawah meja. Jadi cikgu harap awak semua dapat beradab ataupun menjaga tata tertib semasa belajar. Boleh? Boleh. Okey, untuk tajuk kita pada hari ini ianya juga seperti tajuk-tajuk sebelum kelas ni lah. Sebelum ni kita dah belajar pengurusan fax, email, pengurusan telefon, semua kita dah belajar. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pengurusan surat. Okey, hari ni tajuk Surat. tajuk apa tadi? Pengurusan surat. Pengurusan surat. Okey, untuk pengurusan surat ni kita akan tengok tajuk-tajuk berkaitan kaedah penghantaran surat. Kita nak menggunakan kaedah apa yang sesuai mengikut situasi. Peralatan apa yang akan digunakan untuk penerimaan surat. Surat terbahagi kepada berapa peringkat. Okey, semua tu kita akan belajar dalam pengurusan surat. Okey. Jadi, bila kita belajar tentang pengurusan surat, tujuan kita mempelajari ialah pelatih-pelatih mesti boleh Jelaskan pengendalian surat. Okey, yang
yang kedua, terangkan pengedaran surat. okey, untuk dalam tajuk-tajuk ni, untuk pengendalian surat kita akan belajar lebih kepada peralatan dan semua tu lah. Cikgu akan ajar lebih mendalam. Dan tentang peredaran kita akan belajar secara kaedah apa yang kita akan gunakan. Okey, sebelum kita mulakan tajuk seterusnya, cikgu nak tanya, pernah tak awak uruskan surat? Pernah Pernah cik. tak uruskan surat yang kecil-kecil kan pernah? Okey. Pernah tak awak tahu kaedah apa yang sesuai kita gunakan mengikut situasi? Terus lagi. Okey, lagi? Okey, yang sama, lagi? Tek. Lagi. Okey. Awak kurang-kurangnya awak dah tahu kan apa kegunaan? Okey. Kita akan masuk dengan lebih terperinci. Okey. Tujuan kita yang pertama, kita tengok surat terbuka. Untuk surat terbuka, ianya lebih kepada surat yang syarikat ataupun organisasi itu sentiasa dapatlah, macam surat kewangan ke, surat berkaitan kehadiran ke, kan? Surat yang maksudnya sesiapa saja boleh bacalah, tiada rahsia. Okey? Okay, untuk surat tersebut kita akan daftar. Bila kita dah dapat, kita sebagai kerani lah ataupun pegawai yang bertanggungjawab, kita akan daftarkan surat tersebut dalam buku daftar surat menyurat. Buku tersebut di mana-mana pun sama, kod dia tetap sama, AM10-P.3/80. Okey? Dan bila kita dah terima surat, kita akan buka surat tersebut ataupun kalau fax kita akan terima, dan kalau email kita akan print, dan kita akan chop surat terima pada hari yang kita terima surat ataupun selewat-lewatnya sehari selepas surat diterima. Ingat, jangan lewat. Paling kurang pun sehari selepas terima surat. Okey, selepas itu, lepas kita dah cok terima, kita akan kandungkan, maksudnya kita akan daftarkanlah. Okay, kita akan daftarkan surat tersebut serta-merta ke dalam file supaya kita akan boleh ke tindakan seterusnya. Okey. Selepas kita dah daftar, dalam tu kita akan rekod dalam kertas minit. Okey, kita dah chop semua, kita akan isi dalam kertas minit. Sebentar lagi kita akan tengok macam mana bentuk kertas minit tersebut. Okey, lepas kita dah rekod dalam kertas minit, kita akan majukan ataupun kita akan edarkanlah. Kita akan edarkan surat-surat tersebut kepada ketua jabatan ataupun pegawai yang bertanggungjawab. Okey, untuk surat segera, selalunya surat ni format dia lain-lain. Okey, setiap organisasi format lain-lain. Untuk surat segera, dalam surat tersebut akan ada tulis segera, huruf besar segera. Okey, dan UP ni bermaksud untuk perhatian. Maksudnya contohnya dalam satu syarikat yang besar, kita ada macam-macam nama kan. Contohnya Izzah, mungkin Izzah ada di Jabatan Kewangan, Jabatan Kemanusiaan kan. Okay, jadi bila kita tulis untuk perhatian ni, kita akan tulis Izzah di jabatan mana. Okey, maksudnya kita taklah Izzah binti apa kan, takkanlah semua sama kan jabatan kan. Okey, untuk perhatian ni bermaksudnya kita sedia maklum bahawa surat tersebut untuk pegawai yang berkenaan. Okey. Okey, seterusnya kita bagi kepada yang kedua, iaitu surat terperingkat. Okey, untuk tadi surat terbuka macam umum lah, kita sedia maklum lah, umum semua boleh tahu. Okay, untuk terperingkat, ianya lebih kepada orang panggil rahsia. Maksudnya contohnya surat rahsia besar ke, surat rahsia ke, bermaksud kita hanya kendalikan surat tu masuk saja. Jadi kita akan beri kepada pegawai yang macam atasan lah yang akan uruskan surat tersebut. Jadi kita ni tak boleh nak surat kita bawahan. Surat yang rahsia ni yang hanya boleh buka adalah pegawai. Itu saja. Bila dia dah bagi arahan dekat kita, baru kita boleh uruskan dengan daftar. Okey, sebelum kita beri kepada pegawai atasan, kita kena daftar dalam buku surat menyurat khas lah. Maksudnya surat yang
apa orang cakap, surat yang rahsia. Dia asing tau, surat yang terbuka dan buku surat rahsia. Okey, macam biasa kita akan chop tarikh terima dan kita akan kandungkan dalam fail serta-merta untuk tanggungjawab seterusnya. Okey, kaedah yang sama, kita akan rekod dalam kertas minit. Dalam fail kena masuk dalam fail, kita akan catat dalam kertas minit. Kita akan edarkan kepada ketua jabatan ataupun pegawai yang berkenaan. Okey, ini macam cikgu cakap tadi. Surat tu perlu kita daftar dalam buku daftar suratan rahsia rasmi. Sebab perkara ni semua akan menjadi bukti pada masa akan datang. Anda berlaku apa-apa masalah, jadi kita dah ada rekod bahawasanya surat tersebut berada di mana, telah diterima bila. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, yang tajuk 1.2, format daftar surat menyurat. Okey, ini contoh buku daftar surat menyurat. Okey, ini dalam buku tersebut kita akan ada nombor tu bermaksud bilangan. Dan tarikh penerimaan maksudnya surat yang telah kita chop tadi. Okey, kita akan masukkan nombor fail kementerian kita lah, nombor fail pejabat kita. Kiranya format setiap syarikat takkan sama. Kita cuma belajar yang basic je dulu. Okey. Seterusnya nombor-nombor yang lain, andai kata syarikat tersebut ada nombor tambahan, kita akan masukkan. Dan tarikh surat, maksudnya tarikh yang tertera dalam surat tersebut. Tarikh yang telah surat tu disediakan lah. Okey, daripada siapa, maksudnya daripada syarikat atau organisasi mana. Perkara bermaksud tajuk yang ada dalam surat. Dan dirujukkan kepada tu, kita akan tengok surat tu untuk perhatian siapa. Maksudnya ketua jabatan mana, kewangan ke sumber manusia ke, kita tengok. Okey, boleh dekat tu Zaidin? Boleh. Okey, yang seterusnya kita tengok peralatan mereka penerimaan surat. Okey, pernah tengok tak fail kertas ni? Pernah. Okey, cikgu nak tunjuklah ni fail yang cikgu dah guna. Okey, fail kertas ni kita kena tengok dia bukan saiz A4 lah. Okey, awak boleh tengok fail kertas ni. Saiz dia kalau kita nak beli dekat kedai pun kita kena tengok dia bukan saiz A4. Okey, dan tali hijau. Pernah tengok tali hijau? Okey, ni tali hijau. Kalau kita beli di kedai dia akan jual dalam kotak. Kiranya banyaklah dalam kotak tu, jadi kita nak guna pun sikit saja kan. Jadi itu adalah tali hijau. Okey, untuk penopok lubang, kita boleh guna sama ada penopok lubang yang 2 lubang ataupun yang jenis macam tu pun ada, tapi dia ikut pada organisasi lah. Ataupun kalau tak ada sangat pun kita boleh guna penopok lubang yang 2 tu. Jadi kita kena pandai-pandai inilah ikut saiz dia. Nanti waktu amali cikgu akan tunjuk lebih dalam boleh? Okey, untuk rekod penerimaan surat kita akan menggunakan pen berwarna merah. Kena ingat sampai bila-bila. Untuk rekod surat masuk, pen berwarna Merah. Okey, ini merupakan kertas minit. Okey, dalam fail ni pun cikgu dah sediakan kertas minit. Awak semua boleh tengok. Ini contoh kertas minit. Okey, format dia macam tu di mana-mana pun format dia macam tu, kertas minit. Okey, untuk cop masuk, okey, ni cop penerimaan surat. Okey, cop masuk ni kita tak akan guna untuk semua organisasi. Sesetengah organisasi saja yang akan menyediakan format surat tersebut. Ni cop masuk, dia akan sediakan. Kalau tak ada, kita akan hanya perlu tulis pakai tangan biasa je. Maksudnya surat diterima daripada siapa semua, kita hanya tulis pakai tangan, kita tak pakai cop. Setengah organisasi saja yang menyediakan cop. Sebabnya ianya lebih mudah untuk kita tulis pakai tangan. Kalau pengalaman cikgu lah, cikgu tengok di pejabat, kolej ke mana kan, mereka lebih suka tulis pakai tangan. Maksudnya surat daripada tu lebih mudah daripada kita kena cop ni. Lebih cepat lah kan, kita nak kena cari cop pula. Lebih baik dia tulis je terus. Kan? Okey, ni untuk cop terima. Sama juga, cop terima di mana-mana organisasi takkan sama. Ada yang guna petak, ada yang di sini kosong, tarikh kita tulis sendiri, ada yang boleh selaraskan tarikh. Jadi setiap organisasi tak sama. Jadi yang kita kena tengok sama ada tak dia tulis terima kat sini.
Maksudnya walaupun cikgu cakap kalau masuk warna merah kan, tapi kenapa chalk ni warna biru? Tak, kalau kita di organisasi yang kita nak tulis tu saja warna merah. Kalau chalk ni kita akan pakai memang warna biru ataupun hitam lah yang ada kan. Tapi kalau kita nak tulis, contohnya kita nak tulis tarikh dalam kotak ni, kita akan pakai pen warna merah. Boleh? Okey, seterusnya penyediaan kertas minit. Okey, untuk kertas minit, kita akan rekod surat masuk dan keluar dalam satu kertas minit. Okey, awak tengok ni cikgu tunjuk contoh. Kenapa dia warna merah dan biru? Tak tahu. Okey, merah untuk masuk dan biru untuk keluar ataupun pen hitam lah. Okey, jadi kita akan masukkan dalam kertas minit yang sama. Contohnya, contohnya nombor 1, 2 surat masuk, nombor 3 surat keluar. Perbezaan yang kita akan tahu hanyalah warna. Kalau kita tengok pen merah maksudnya tu surat masuk. Dan kalau biru ataupun hitam, surat keluar. Kita akan tulis dalam kertas minit yang sama. Dan jangan lupa bilangan dekat tepi tu. Nampak cikgu tulis bilangan? Ya. Okey, tu pun ada fungsi sendiri. Okey? Okey, kandungan dalam fail perlu didaftarkan dalam kertas minit. Maksudnya apa-apa surat. Okey, ini contoh surat cikgu sediakan juga. Contoh surat ni nampak cikgu tulis bilangan ni kita akan kandungkan dalam fail. Untuk ni ada chalk ni bermaksud surat masuk. Untuk yang tak ada chalk bermaksud surat keluar. Jadi cikgu dah tuliskan semua sekali. Okey. Maksudnya kita akan kandungkan dalam ni dan mengikut turutan tarikh. Yang lama di bawah dan yang baru di atas. Nanti waktu amali kita akan tengok lebih lah. Okey, tujuan kita adakan minit ni supaya kawalan pada peringkat dokumen. Okey, yang ni yang cikgu masukkan kawalan pada peringkat dokumen. Bermaksud kita ada macam kat limit untuk satu fail. Satu fail ketebalan dia 100 helaian satu fail dan 4 cm ketebalan. Okey. Andai kata surat awak dah capai, inilah tujuan kita tulis 1, 2, 3 nombor ni supaya kita tengok limit 100 helaian. Secara automatik kita akan kena tutup fail. Ataupun kalau 100 helaian tapi masih nipis, kita tunggu sampai cukup 4 cm. Ataupun helaian baru 50 helai tapi dah 4 cm. Itu pun kita kena tutup fail. Boleh? Ingat sama ada 100 helaian ataupun capai 4 cm. Seterusnya, ni yang cikgu tunjuk tadi lah. Yang ada, kita hanya tulis, okey, ringkasan surat daripada tu kita akan tulis macam ni. Surat DRP bertarikh macam ni, difailkan pada macam ni. Macam yang cikgu tunjuk dekat kertas mini tu, boleh nampak? Okey, bertarikh. Kena ingat, surat daripada maksudnya surat masuk, surat mesti daripada, bertarikh surat tu bila dan difailkan pada. Okey, untuk surat keluar, dia berlainan surat kepada. Kalau surat masuk, kita kena ingat surat daripada. Kalau surat keluar, surat kepada. Maksudnya kita nak hantar kepada siapa. Dan pen mesti berwarna hitam atau biru. Okey. Setakat tu boleh faham? Ada soalan? Ada soalan Zaidin? Okey. Anis? Okey. Tak ada soalan? Kita akan masuk kepada aim kita yang kedua, iaitu pengedaran surat. Okey. Untuk kaedah mengedarkan surat yang pertama iaitu by hand ataupun dengan tangan, iaitu hantar sendiri. Selalunya by hand ni dia melibatkan dokumen dalam organisasi. Organisasi yang sama. Contohnya kita dalam sebuah syarikat yang besar, kita Jabatan Kewangan nak hantar kepada Jabatan Sumber Manusia. Okey, jadi kita dalam organisasi yang sama ada kalau kita rajin kita hanya hantar by hand lah. Selalu kerani akan chalk dekat sampul tu by hand, bermaksud pegawai yang bertanggungjawab dia akan sedia maklum bahawa kena hantar by hand, hantar sendiri kepada penerima surat tersebut. Boleh? Okey, nampak? Biasanya di chalk by hand macam ni. Kita chalk dekat surat tu by hand. Okey? Kaedah yang kedua menggunakan email. Okey, untuk email ni ianya pun sama. Kadang kita boleh email saja, dalam organisasi sama pun kita boleh email. Tapi
Sebab email ni dia lebih pantas lah. Maksudnya bila surat kita dah sedia, kita boleh terus hantar kan. Tapi ada juga dia punya kekangan dia. Maksudnya ada juga masalah dia. Antaranya bila kita guna email, dia akan kadang kita tak tahu alamat penerima email. Tak alamat kita kan. Maksudnya alamat email kita. Kita nak hantar dekat Pegawai Sumber Manusia, tapi kita tak tahu alamat email, kita tak simpan. Ataupun mungkin dia orang dah tukar alamat email. Jadi kita tak tahu nak hantar macam mana. Ataupun masalah yang kedua adalah talian internet. Bila tak ada talian internet pun jadi masalah. Okey, yang ketiga, post courier. Macam Afiqah cakap tadi, dengan Anis cakap kan, post courier. Maksud kita hantar melalui pos laju. Atau sebabnya ianya diperlukan apabila memerlukan masa yang lama. Maksudnya kalau kita dah tahu jarak tu kita nak guna untuk 3 hari, 3 hari bermaksud kita dah sedia maklum 3 hari baru sampai. Jadi kita hantar mungkin 5 hari sebelum, kita dah yakin dia akan sampai. Maksudnya surat yang tak berapa penting lah. Bukan tak semua penting, tapi macam tak perlu tarikh dia. Okey. Okey, dia bukan kita tengok contoh dia. Okey, untuk courier pos laju ni perkhidmatan yang pos laju tawarkan. Okey, untuk yang awak cakap JNT apa semua tu, itu adalah yang perkhidmatan swasta. Yang tu swasta. JNT semua tu perkhidmatan swasta. Dan awak kena ingat, untuk berkaitan dokumen, kalau perkhidmatan pos laju ni takkan semua pos laju kita terima. Sebab dokumen dia kadang kertas rosak semua, dia orang dia tak tanggungjawab benda tu. Okey. Dan yang terakhir menggunakan fax. Macam fax dengan email samalah, lebih mudah dan cepat. Dia melibatkan pelbagai dokumen yang kita perlu hantar dengan segera. Okey, dan kita nak pindahkan email secara elektronik pun boleh menggunakan talian telefon. Dan yang terakhir, mudah digunakan, murah dan cepat. Dan lebih menjimatkan kos syarikat kita lah. Okey, boleh faham tak kat tu? Ada soalan? Okey. Ada soalan? Boleh faham apa cikgu terang? Boleh. Okey. Ada soalan cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu akan edarkan kertas penerangan. Jadi cikgu nak awak semua baca dan fahami kertas penerangan tersebut. Cikgu. Okey, kalau ada yang tak faham boleh tanya. Okey, awak boleh mula membaca sekarang. Boleh faham? Ada soalan tak? Saya pernah tengok ada file warna kuning dengan merah jambu. Okey. File tu boleh guna juga ke? Okey, kalau awak tengok, okey betul. File kuning dan merah jambu. Anda kata kita nak beli dekat kedai, dia ada file kuning dan merah jambu. Untuk file kuning ialah file sementara. Contohnya file yang kekal ada tu hilang, jadi kita akan guna file sementara. Tapi untuk warna merah jambu ialah file rahsia besar. Jadi walaupun saiz yang sama, rupa yang sama, tapi warna berbeza, kita tak akan guna untuk file yang terbuka, untuk file putih tu. Okey, boleh faham? Okey, lagi soalan? Cikgu, macam mana kita nak ingat warna pen untuk surat masuk dan keluar? Okey, macam cikgu cakap, merah untuk masuk. Kita kena ingat M, merah untuk masuk. Okey, selain daripada tu, biru dan hitam adalah untuk keluar. Tak susah, ada 3 warna saja untuk masuk dan keluar. Okey. Hijau tak boleh? Tak boleh. Untuk organisasi dia secara rasmi lah. Kadang kalau pen hijau pun dalam menanda pun tak boleh. Tu hanya untuk pemeriksa yang macam kata cikgu dah menanda pen merah. Pemeriksa yang lepas cikgu menanda tu dia akan mewarna pen hijau. Ingatlah PT3 dulu kita jawab macam tu kan, hijau. Tak boleh guna, suka-suka hati. Boleh? Okey, ada soalan lagi? Soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada, cikgu ada soalan. Okey, soalan cikgu yang pertama.
berikan menyatakan contoh pendaftaran surat yang diterima. Surat terbuka. Lagi? Surat terperikat. Okey, betul. Betul tak? Betul? Okey. Yakin jawapan kamu? Betul. Saya yakin tu. Okey. Kunci. Yang kedua, berikan format daftar surat unjuran. Siapa tahu? Tarikh penerimaan. Okey, lagi. Tarikh surat. Okey. Perkara. Lepas tu dirujukkan kepada siapa? Okey, betul? Betul. Betul tak? Betul lah cik. Betul. Okey. Yang ketiga, peralatan merekod penerimaan surat. Siapa tahu? Saya cikgu. File Apa dia? kertas mini, tali hijau dengan pen merah cikgu. Betul tak? Betul. Yakin? Yakin. Yakin. Okey, jadi aim kita yang pertama dah tercapai. Okey, untuk 3 soalan tu berada dalam aim kita yang pertama. Jadi cikgu harap awak semua dapat fahamlah. Boleh? Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, berikan kaedah pengedaran surat. By hand, email, fax dengan post. Betul? Pos laju. Post saja. Oh, siapa lagi? Pos yang berdaftar. Apa dia lagi? Tidak. Okey. Ninja. Boleh lah kalau ninja tu terima. Okey, jadi cikgu harap awak semua boleh fahamlah. Okey, anda ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, jadi cikgu akan edarkan kertas tugasan. Simpan kertas penerangan kamu. Terima kasih cikgu. Okey, tengok kertas penerangan tu. Okey, kertas penerangan ini mengandungi 2 bahagian iaitu bahagian A dan B. Jadi soalan ini berpandukan kepada kertas penerangan. Jadi cikgu harap kamu tak tunjuklah kertas penerangan. Cikgu nak tengok bagaimana awak boleh faham apa yang cikgu ajar. Okey, jadi cikgu beri masa kepada kamu 3 minit untuk kamu menjawab. Kalau ada soalan boleh tanya. Boleh tulisan bagi elok sikit. Dah faham soalan? Ya, cikgu. Okey, yang lain siap? Dah. Dah. Tak ada. Dah. Okey, mak cikgu kutip. Okey, jawapan. Ni apa ni? Oh, letak kertas penerangan bawah ni ya. Okey, beri cikgu masa untuk cikgu semak sebentar ya. Tak apa. Nanti kita tengok waktu periksaan macam mana, okey? Baik saja. Okey, cikgu dah semak. Cikgu semak secara rawak saja soalan awak. Jadi cikgu tengok semua boleh menjawab. Okey, terima kasih Afiqah walaupun tengok tu awak boleh jawab. Okey. Cikgu harap walaupun awak tengok awak pun boleh fahamlah apa yang cikgu ajar. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu harap dengan apa yang cikgu ajar tadi kamu dapat gunakan pada masa akan datang dan boleh digunakan untuk ketika awak bekerja ke nanti, okey? Cikgu harap semuanya awak dapat simpan dalam kotak. Simpan masuk telinga kanan, tutup, jangan keluar. Boleh? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Jadi faedah apa yang cikgu dapat, apa yang kita sama-sama dapat. Okay, sepanjang apa yang kita belajar, cikgu nampak semua beri kerjasama yang baik, semua boleh tumpu perhatian. Yang mana cikgu cakap-cakap tu kita melawak-melawak saja boleh. Cikgu harap tak ada yang tidur lah tadi kan. Walaupun mata-mata lali-lali tu tak apalah. Okey, takat-takat lali tak tidur tu tak apa. Okey? Okey, jadi faedah kita belajar ni semestinya cikgu dah nampak awak boleh tahu kaedah hantaran surat,
macam mana kita nak menggunakan apa peralatan kita gunakan, surat terbahagi kepada berapa, semua kita dah tahu. Okey. Jadi untuk tajuk minggu hadapan kita akan belajar tajuk rekod penerimaan komunikasi. Ingat, rekod penerimaan komunikasi. Jadi cikgu nak kamu membaca ataupun kamu boleh cari dekat internet tajuk tersebut supaya minggu depan kita dapat belajar dan kamu lebih mudah fahamlah. Okey? Setakat itu saja kita tutup kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan sunat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebab.